TV KPM. Ada gambar bunga, gambar kuda belang, buah dan juga tapi mana cikgu kita pada hari ini? Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam cikgu. Khabar baik cikgu. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, selamat datang ke rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan apa dulu? Sebelum kita mulakan subjek kita pada hari ini, jom kita tengok dulu profil guru pada hari ini. Assalamualaikum, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini kita belajar satu subjek yang sangat menarik. Tapi sebelum itu saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Okey, pakailah pelitup muka bila berada di luar dan basuhlah tangan selalu. Kalau tiada sumber singki atau air di luar berdekatan dengan anda, silalah pakai gel pembasmi kuman. Okey, tonyo-tonyo, lap-lap. Alright? Dan juga kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Baiklah, murid-murid di luar sana sudah bersedia ke nak belajar pada hari ini? Okey, hari ini nak belajar subjek yang menarik. Selalu cakap menarik, tapi sebenarnya hari ini sangat-sangat menarik kerana kita akan belajar seni kontra. Seni kontra ni sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan kebosanan kan. Dan untuk tahu lebih lanjut, kita menjemput cikgu kita pada hari ini, Cikgu Nur Hayati. Selamat datang ke studio kami. Ya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey cikgu, untuk tujuan subjek kita pada hari ini, pendidikan khas, pendidikan seni, visual kontra. Cikgu boleh terangkan sedikit apa yang kita nak lakukan pada hari ini? Baik, sebelum itu saya nak bertanya pada Syafiqah. Ya cikgu. Syafiqah tengok ada gubahan buahan di atas meja ini. Okey. Kalau pertama kali Syafiqah tengok, warna apa yang Syafiqah nampak? Kalau ikut yang menarik ya cikgu, warna merah. Warna merah ya. Tetapi ada kelainan di sini ya sebenarnya. Itulah dia yang menunjukkan bahawa gubahan buahan ini mempunyai ciri kontra ya. Sebabnya kita tengok dalam satu bakul ni semuanya buah apple. Tetapi tiba-tiba dekat situ kita nampak pula ada sebiji buah oren. Sebiji je cikgu. Sebiji saja. Kalau diberi pilihan, buah apa yang Syafiqah akan pilih? Sebenarnya disebabkan buah oren tu macam dia satu je cikgu. Saya rasa nak ambil je, capai je yang oren kan, cikgu. yang itu yang kita nak kan. Itulah yang menunjukkan bahawa kontra ini dia menimbulkan minat. Menimbulkan istimewanya sesuatu gubahan ya. Kontra ini sebenarnya adalah kelainan ataupun perbezaan pada sesuatu gubahan. Okey cikgu, dan sebelum itu cikgu terlebih dahulu saya nak menjemput cikgu untuk memakai hand sanitizer di atas meja ini untuk mengekalkan SOP di studio. Cikgu, silakan cikgu. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan penonton di luar sana juga, kita ada juru bahasa di studio kerana hari ini subjek kita terutamanya untuk murid berpendidikan khas. Dan saya ingin menjemput Cikgu Saiful daripada Sekolah Menengah Pendidikan Vokasional Shah Alam ya cikgu. Terima kasih kerana bersama kami. Dan hari ini juga saya diberitahu kita akan bagi cikgu membuka pelitup muka untuk membantu murid berpendidikan khas belajar melalui pergerakan bibir. Jadi saya menjemput cikgu untuk membuka mask. Terima kasih. Okey, cikgu, sebentar tadi cikgu telah menerangkan sedikit tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Dimulakan dengan apa dulu cikgu? Okey, kita akan mulakan dengan tadi kita dah kenal mengenal apa itu kontra dan juga tujuan kontra itu wujud. Selepas ini kita akan belajar ciri-ciri kontra pula dan cikgu akan memberi fokus kepada kontra warna. Kontra warna. Jadi kat sini apple berbentuk bulat dan oren pun berbentuk bulat, tapi yang menimbulkannya ialah
warna. Boleh cikgu cerita sikit tak selain warna tu? Okey, macam baju Syafiqah pakai hari ni lah. Tengok skirt tu. Okey. Kan ada latar belakang warna hitam. Ya. Kemudian ada juga warna orange, warna merah. Jadi Okey. itu menimbulkan kontra di situ. Terutamanya kontra warna lah. Iya, cikgu. Jadi kalau ikut warna baju yang saya pakai ni, warna-warnanya perlu terang ya, cikgu? Lebih menonjol, lebih menyerlah dan menyerlah. menghilangkan kebosanan. Jadi bila kita tengok sesuatu yang kontra, kita takkan bosanlah dengan gubahan tersebut, terutamanya dari segi hasil karya seni. Okey, cikgu. Dan teknik-teknik nak membuat seni kontra tu bagaimana pula, cikgu? Kita akan adakan satu teknik pada hari ini, iaitu teknik curahan warna. Sangat senang dan hasilnya sangat menarik. Bukan saja curahan kasih sayang, cikgu. Curahan warna pun ada ya? Curahan warna. Okey, baiklah cikgu. Selain itu, sebelum kita berehat, saya nak tanya lagi satu soalan, cikgu. Boleh? Okey, sebenarnya kontra warna ni, dia kalau kita tengok, lihat pada jalan raya yang kita drive pada waktu malam, kita membawa kereta pada waktu malam, dia ada yang memantulkan itu dan dia menangkap daya tarikan tu ada juga, cikgu. Ya, betul. Adakah itu contoh kontra? Ya, salah satu contoh. Selain daripada itu, lampu isyarat. Lampu isyarat. Lampu isyarat juga perlu ada kontra warna supaya kita tidak keliru. Nanti kan berlaku pula kejadian yang tidak diingini kan. Bila warna lampu isyarat tu lebih kurang sama. Betul, cikgu. Sebab itulah lampu isyarat tu warnanya kontra, berbeza antara satu sama lain dan nampak jelas. Jadi betul lah, cikgu, kontra ni membantu untuk keselamatan juga ya, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah adik-adik semua di rumah sana, jangan lupa sediakan pen dan nota untuk belajar kemahiran visual kontra pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Hai adik-adik, kembalinya kita di Mahir Didik TV KPM. Masih bersama saya, Cikgu Saiful selaku jurubahasa kita pada hari ini dan Cikgu Nur Hayati akan mengajar kita hari ini pendidikan seni visual kontra bagi murid berpendidikan khas. Baiklah cikgu, sebentar tadi cikgu telah menerangkan serba sedikit tentang kontra dan di depan kita terdapat banyak contoh yang menunjukkan kontra ya cikgu? Ya, betul. Boleh cikgu terangkan sedikit gambar-gambar yang kita ada depan ni? Baik, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri kontra. Jadi, kontra ni wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Ya, jadi ciri-ciri yang terdapat pada ketiga-tiga ini merupakan ciri-ciri dari segi kontra warna, kontra bentuk, kontra garisan, kontra jalinan, kemudian kontra rupa. Ada juga kontra daripada segi susun atau gubahan tersebut. Dari situ kita boleh nampak kontranya. Kita pergi kepada contoh, telah disediakan kad-kad di hadapan ini. Saya ambil satu kad lah ya untuk menunjukkan contoh bagi alam semula jadi. Ya. Okey, ini adalah gambar apa ni ya Syafiqah? Kuda belang. Kuda belang kan. Terdapat corak pada kuda belang ini ya, yang warna hitam dan juga kita nampak warna putih. Okey, di sini menunjukkan bahawa gambar kuda belang ini mempunyai ciri kontra dari segi garisan. Sebab garisannya tak sama. Di sebelah bahagian kakinya penuh, di bahagian badannya sampai di bawah perut. Jadi tak sama. Garisannya tak sama panjang, tak sama saiz ya. Jadi kontranya dari segi garisan. Saya pergi kepada contoh yang kedua. Mungkin Syafiqah boleh angkatkan yang yang itu. Bunga pun boleh. Tak ada masalah. Baik, yang itu juga daripada sumber alam semula jadi. Dan yang ini bercirikan kontra dari segi warna. Kita tengok warna merah tu lebih menyerlah. Bunga tulip tu nampak cantik dengan warna merah tu ya. Jadi maksud cikgu hari ini saya menyerlah lah cikgu. Dah macam bunga tulip, memang cantik. Tersama pula. Tersama kan. Okey cikgu. Baik, Syafiqah tolong cikgu ambilkan hasil karya seni yang berwarna-warni nampak seperti rupa wajah manusia tu. Wajah manusia. Cantiknya ni cikgu. Kan, ini adalah karya seni kreatif. Jadi di sini kita nampak ciri-ciri kontra
kontra yang wujud adalah ciri-ciri kontra dari segi garisan dan juga warna. Jadi kombinasi, cikgu? Kombinasi dekat situ. Dia tak semestinya ada satu sahaja ciri kontra. Ya. Kadang-kadang sesuatu gubahan itu ada 2 ataupun 3 ciri kontranya. Okey, cikgu. Ni hasil cikgu ya? Itu bukan. Itu saya memang ambil daripada gambar. Oh, gambar. Gambar sendiri. Saya Okey. nak tanya Syafika. Boleh? Boleh, cikgu. Asalkan Syafika senang cuba. soalannya. Saya tengok yang ni. Okey. Ni buah manggis ni. Buah manggis, ya. Syafika tengok ni. Okey. Kontranya daripada segi apa? Okey, kontranya saya rasa dari segi warna kot, cikgu. Ya. Kenapa? Ya. Sebab warnanya menyelah dan dalamnya warna putih, jadi ada kontra perbezaan warna di situ. Ya, perbezaan warna dengan warna kulit ni. kulitnya. Warna kulit ni lebih gelap dan Betul. bila kita buka isi tu ada warna putih. Ini menunjukkan ciri-ciri kontra warna. Ya, seperti yang cikgu sebut tadi, kontra cirinya ialah menarik perhatian ya, cikgu. Ya, betul, menarik perhatian. Kemudian menonjolkan sesuatu gubahan itu nampak istimewa, Ya. mengurangkan kebosanan. Ya? Jadi buah manggis ni bila kita buka, dalam dia baru nampak baru berselera sikit baru makan. berselera nak makan. Sebab kan? di luar ni tidak begitu menarik ya. Ya. Okey, cikgu. Saya nak soal lagi. Cuba Syafika tengok kerusi taman. Kerusi taman. Okey. Kontranya dari segi apa tu? Okey, saya rasa cikgu disebabkan kayunya mungkin satu ada 2 kombinasi ya, cikgu. Kemungkinan. Warna putih dan juga warna kayunya. Dan di kayunya ada corak. Ya, garisan kan? Ya. Apa namanya, cikgu? Kontra garisan. Kontra garisan. Kemudian dari segi saiz tu? Saiznya berbeza juga. Ya. Kan? Ya, sebelah atasnya besar sikit, mejanya tu besar. Besar. Dan kerusi tu semua kecil-kecil kan, Kecil-kecil. tapi bentuknya hampir sama kan? Betul, Cuma cikgu. dari segi saiznya berbeza. Itu Okey. menunjukkan adanya ciri-ciri kontra dari segi saiz. Dari segi saiz. Jadi kat sini ada kontra 3 kontra ya, cikgu? Ya, dia kombinasilah di situ. Okey, cikgu. Seterusnya. Seterusnya satu lagi lah saya ambil daripada yang itu saya nak tahu, ya, cikgu. yang ini daripada alam semula jadi. Okey. Kan nampak macam keliru, sebenarnya kontra apa ya? Betul. Saya nak tanya tu sebenarnya. Sebenarnya kalau di sini dedaunan ni warna hijau, Okey. kemudian kita nampak ranting-ranting pokok ni Okey. nampak seperti garisan kan? Ya, cikgu. Itu yang menonjol. Kita akan nampak dia dulu. Jadi menunjukkan Okey. gambar ini mempunyai ciri kontra Garisan. garisan. Betul. Okey. Jadi tak Pandai. semestinya warnanya kalau sama pun masih boleh ada kontra. Masih boleh ada kontra. Okey. Alright. Satu lagi nak tanya cikgu, mungkin sebab pokok ni kita lihat dari pandangan bawah, adakah ia menyebabkan kita juga nampak konsep kontra tu sebagai konsep 3D? Ya, betul. Ada juga? Ada juga. Okey, Syafika, Ya, cikgu. pada hari ini sebenarnya kita nak fokus kepada kontra warna. Okey. Jadi boleh cikgu bergerak ke sebelah Boleh, sini cikgu, untuk menunjukkan. Sebab selepas segmen ini kita Okey. akan membuat satu aplikasi seni berkaitan dengan kontra warna. Ya. Okey, cikgu. Jadi sebelum itu murid-murid sebenarnya telah belajar pun mengenai roda warna. Ini roda warna yang cikgu sediakan yang mudah yang dilihat ya. Jadi bila kita tengok roda warna ni, cikgu dah nyatakan di sini ya, warna-warna ini ada warna bersuhu panas dan juga warna bersuhu sejuk. Kontra warna ni akan wujud apabila kita menggandingkan warna bersuhu panas dan juga warna bersuhu sejuk dalam hasil karya kita. Cikgu. Okey. Dan satu lagi, kontra warna ini wujud apabila kita menggandingkan warna yang bertentangan. Dalam roda warna ni, warna yang bertentangan, Ya. apabila kita gandingkan, akan wujudlah kontra warna. Ya. Okey. Contohnya, warna ungu kita gandingkan dengan warna kuning jingga, maka akan wujudlah pada hasil karya itu kontra dari segi warna. Okey, begitu mudah nak membuat kontra ya. Cikgu, kalau contohnya kita tidak menggunakan perbezaan warna, ada tak contoh sesuatu yang menggunakan perbezaan kepekatan warna itu? Contohnya biru gelap dan biru terang. Boleh tak, boleh cikgu? juga. Dia tak semestinya kita gandingkan 2 warna. Okey. Kita boleh gandingkan lebih daripada 2 warna. Contoh, cikgu pilih warna daripada suhu sejuk ni, warna biru dan ungu. Dia daripada kelompok yang sama, tetapi dalam karya seni cikgu tu, cikgu masukkan pula warna kuning.
Jadi akan menonjolkan warna kuning dan di sinilah timbulnya ciri kontrawarna. Okey. Faham tu murid-murid? Faham, ya? Begitu senang nak buat kontra warna dan gunakan elemen warna panas dan juga sejuk. Ya. Lagi mudah untuk Ya, menimbulkan warna kontra. Okey. Ya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, yang ini nanti kita akan buat, kita akan aplikasikan dalam hasil seni visual kita pada segmen seterusnya dan ia akan menjadi sangat-sangat menarik. Kerana apa pun yang kita buat nanti akan menjadi. cikgu. Dia tak ada satu syarat. Jadi yang penting kita kena faham tentang roda warna ni lah, tentang kontrawarna dan juga roda warna. Warna apa yang kita nak pilih nanti. Ya, betul cikgu. Itu yang penting. Sebab pendidikan seni visual ni diikut kreativiti kita cikgu. Ya. Asalkan kalau kita nak membuat sesuatu konsep tu gunalah contoh yang betul lah. Panduan yang betul seperti Cikgu Nur Hayati dah kongsikan. Ya. Okey cikgu. Baiklah, sebelum kita lebih mendalam tentang roda warna dan kita buat aktiviti selepas ini, jom kita berehat dulu, minum air sekejap dan kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Anda masih bersama saya, Syafika Cikgu Nur Hayati, selaku guru kita untuk pendidikan seni visual kontra pada hari ini untuk murid berpendidikan khas dan kita masih lagi bersama Cikgu Saiful selaku juru bahasa kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, sebentar tadi kita telah melihat contoh-contoh semula jadi dan juga buatan bagi seni visual kontra untuk elemen warna ya Cikgu. Dan sekarang ni kita nak buat aktiviti pula. Saya pun dah sedia pakai apron dan cikgu pun telah memakai sarung tangan ya cikgu. Ya, betul. Jom kita mulakan cikgu. Okey, kita akan membuat satu aplikasi seni yang bercirikan kontra warna. Jadi sebelum itu kita kena jaga kebersihan dulu, perlu pakai apron, kemudian sarung tangan. Okey. Okey. Dan cikgu akan tunggu dululah Syafika pakai sarung tangan. Mungkin sementara bersedia. saya mengambil masa memakai sarung tangan, cikgu boleh terangkan sedikit alatan yang kita akan gunakan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membuat satu karya seni abstrak sebenarnya ya. Karya seni abstrak ini agak mudah kerana dia tak ada satu kata syarat ataupun peraturan yang kita perlu ikut. Ya, dia tak seperti melukis. Kalau kita nak lukis model katakan, lukis manusia, kita kena tengok betul-betul kan ada model berdiri depan kita. Yang ini abstrak. Abstrak ni sangat senang bagi murid pendidikan khas, insya-Allah semua boleh buat ya. Baik, yang pertama kita perlukan bahan, dah tentulah perlu gunakan warna ya. Betul. Ini bukan warna biasa, ini adalah warna akrilik. Akrilik cikgu. Warna akrilik. Yang kedua kita perlukan minyak silikon ataupun silikon oil ya. Kemudian maaf cikgu, silikon oil ni untuk melekatkan ke? Dia sebenarnya satu untuk memudahkan nanti pergerakan warna di atas kanvas. Oh, okey cikgu. Dia jadi licin lah. Ya, betul-betul. Kemudian yang ketiga kita perlukan kanvas. Yang ini cikgu pilih saiz kertas A4 ya, kanvas. Okey, kanvas ni untuk memberi kekemasan kepada hasil kita nanti. Di belakangnya telah siap-siap cikgu letak gam di kelilingnya. Sebab nanti warna tu akan meleleh ya, akan jatuh. Jadi kita siap letak gam supaya nampak kemaslah nanti hasil kita. Cikgu, selain kertas kanvas, untuk warna akrilik apa jenis bahan kertas yang kita boleh gunakan? Kita boleh juga guna kayu. Okey, kayu. Cikgu ada tengok hasil yang dibuat, hasil yang sama dibuat di atas papan landas cincang. Sangat kreatif. Sangat menarik. Yang itu kena buat eksperimen lagi lah. Yang ini untuk permulaan, untuk asas kita belajar guna kanvas dahulu. Jadi, jadi murid-murid di rumah boleh juga guna landas cincang yang dah tidak digunakan lagi oleh mungkin mak-mak ke. Jangan terus ambil yang sedang digunakan. Nanti kena marah dengan mak. Itulah. Okey. Selain daripada itu, kertas pun boleh sebenarnya. Cardboard, kalau setakat kita nak berlatih, kita boleh gunakanlah bahan-bahan ini. Okey, cikgu. Kemudian kita perlukan ini sudu plastik.
Kalau tak ada, kadang-kadang kita beli aiskrim, batang aiskrim tu pun kita boleh guna. Ni hanya untuk kacau. Kacau untuk je. sebatikan warna nanti dengan silikon oil tu. Okey, cikgu. Okay. Dan bekas untuk kita letakkan warna. Bekas untuk kita letakkan warna. Kita juga perlukan scraper. Scraper ni ataupun kita nak licinkan nanti dasarnya tu. Okey, scraper ni saya tak pernah nampak, cikgu. Ini kalau tak sempat nak beli memandangkan kita PKP lagi ni, ada tak contoh lain yang kita boleh gunakan? Pembaris. Kita boleh sebab kita nak ratakan warna dasar sahaja. Ya, okey cikgu, boleh. Kemudian kita perlu inilah. Ya, ini adalah kotak terpakai. Ya, kotak terpakai ini saya telah lubangkan, cikgu telah lubangkan dan masukkan kayu dekat sini. Ini sebagai tadahan. Ya, tadahan warna. Walaupun kita buat kat studio ke, kita buat dekat rumah ke, kena ada. Ya, sebab nanti warna ni akan melimpahlah sebab kita nak curah kan. Teknik kita teknik curahan pada hari ini. Jadi kita kena ada kotak ini sebagai tadahan untuk warna yang berlebih itu nanti, yang jatuh tu. Okey cikgu, saya ingatkan apalah tadi yang kotak macam ni nak buat kereta ke cikgu. Rupanya tempat tadahan ya. Tempat tadahan. Boleh dipakai semula selepas membuat sekali kan cikgu. Ya, kita cuma buanglah nanti plastik ni dan kita ganti dengan plastik yang barulah. Okey cikgu. Kita nak mula? Jom cikgu. Kita letakkan kanvas di atas palang yang ada di dalam ini. Okey. Boleh nampak ya? Jangan seret begini. Jangan kamera. Jatuh. Letak di tengah. Okay. Ya, di tengah-tengah betul ya, tengah-tengah palang ni supaya dia sebagai tempat untuk supaya dia tak ada ni lah, tak melekatlah nanti warna kalau kita letak di bawah ya. Okey cikgu. Yang kedua, step yang kedua atau langkah yang kedua, cikgu berbahasa Inggeris pula hari ini. Tak apa cikgu, kita rojak je. Ada bekas plastik. Okey. Kita kena pilih warna. Okey. Kita akan pilih warna yang kita nak jadikan corak abstrak tersebut. Okey cikgu. Hari ini kita nak buat berapa warna cikgu? Cikgu nak pilih 2 warna saja. 2 warna. Saya nak ambil challenge sikit boleh tak? Boleh. 3 warna boleh? Ini anak murid yang bagus ni. Yeay! Pula apa lagi dah jadi anak murid bagus. Anak murid yang bagus ni. Okey, kita akan pilih 2 warna. Kemudian kita akan campur dengan silikon oil ni ya. Okey cikgu. Kita boleh pilih warna dulu. Okey. Cikgu nak pilih warna merah. Merah, saya biru. Baik. Isi hampir-hampir dengan garisan ini. Ini adalah bekas plastik 2 ounce. Ya, bekas plastik 2 ounce. Okey. Okey. Jadi kita isi 2 ounce juga ya cikgu? Ya. Sebab kita takut nanti tak ada apa, tak ada meliputi seluruh. Jadi tu yang kita perlu letak banyak sedikit. Agak pekat ya color akrilik ni cikgu. Dia tak perlu terlalu susah sikit kalau dia cair sikit ya cikgu. Ya. Okey. Alright. Boleh? Okey. Memang tak perlu campur air ke perlu campur air cikgu? Tak perlu campur air. Tak perlu langsung ya? Kita akan guna apa ni? Minyak silikon lah, silikon oil. Okey, jadi minyak tu akan mencairkan dia sikit. Cairkan dia sikit. Okey cikgu, sekejap ya. Okey. Boleh. Sampai garisan di 2 ounce bekas ini. Okey. Lebih kurang lah. Alright. Okey. Okey cikgu, sudah. Okey, saya nak guna warna biru. Sebab tu saya tunggu. Sebab tu cikgu tunggu. Saya ingat cikgu memang nak tunggu saya. Tunggu. Okey. Mungkin warna yang kedua ini lebih sedikit atau lebih banyak daripada warna yang pertama. Sebab kita nak tunjukkan kontra tadi kan? Saya guna hijau boleh ya cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Saya dah sudah. Cikgu laju daripada saya. Okey. Alright. Mungkin cikgu boleh mulakan dulu. Okey. Untuk kanvas ini, kita perlu letakkan warna dasar. Ya. Warna dasar kalau cikgu buat, selalu cikgu akan guna warna putih ataupun warna hitam. Ya, kenapa perlu ada warna dasar? Satu, untuk melicinkan perjalanan warna yang kita pilih ni tadi. Bila dia bergerak di atas ni, bukan dia yang bergerak, kita menggerakkan dia. Kemudian satu lagi, kalau kita gerakkan tu nanti, kemungkinan ada tempat-tempat di atas kanvas ini yang tak kena warna ni. Jadi dia telah menutup. Warna dasar ini telah menutup tempat yang tidak terkena dengan warna yang akan kita gunakan. Okey cikgu. Jadi warna dasarnya kita terus tuang ke mesti tuang
dalam bekas juga? Tak perlu, kita tuang dan kita akan terus. ratakan warna hitam ya. Okey, cikgu. Sekejap lagi kita akan buat pancuran silikon. Okey. Jadi tuang di tengah ya, cikgu? Dan kita guna scraper ni. Ya, cikgu. Mungkin cikgu boleh angkat sikit sementara cikgu scrape tu. Cikgu takut warna ni. Ataupun saya pegangkan cikgu scrape. Boleh? Okey. Ke dalam sini ya. Ke dalam sini. Okey, cikgu. Okay, kita Itu dia. saja begini. Inilah seni murid-murid di rumah suka Dalam tengok. sikit, Ya, cikgu. ya. Hati-hati dengan lengan baju. Ya. Ya. Okey. Ratakan sehingga mencapai keseluruhannya. Okey, cikgu. Kalau tak cukup warna tak ada masalah sebab warna dasar kita boleh tambah. Ya. Ya. Jadi mesti pekat ya, cikgu? Ya. Sampai semua tutup. Yang ini tak perlu tambah dengan silikon oil. Okey. Tak perlu ya. Alright. Cikgu tolak, kena tangan tak ada masalah ya. Cuma kena baju cikgu Ya. tu, cikgu? Jadi di rumah kena hati-hati lagi lah. Ya, pastikan tidak memakai baju putih dan mungkin tak perlu lengan panjang lah. Ya. Dan juga di tepi kita ratakan sikit. Okey, cikgu. Okey, beginilah ya. Alright, dah menjadi. Okay. Saya pun akan buat yang sama. Okey. Nanti scraper tu masuk sahaja di dalam bekas ya. Bekas kotak supaya tak kotor ruang kerja kita atau meja kerja kita. Okey. Cikgu boleh bantu saya pula ke? Boleh. Kita sebab hari ini perlukan 2 tangan rasanya, cikgu. Ya. Okey, scraper ni di sini. Alright. Macam ni ya, cikgu? Ya. Okey. Jadi warnanya disebabkan kita ada bekas di bawah ni, tak perlu takut untuk tumpah. Tak perlu takut untuk tumpah. Sangat seronok sebenarnya buat ni, cikgu. Macam buat kuih. Ya. Comot itu seni. Comot itu seni, betul. Kalau kita pergi museum ke, cikgu, seni-seni comot lah orang suka ya. Okey, cikgu. Dan seni abstrak ni sebenarnya tak ada orang pun tahu apa maknanya. Ya, cikgu. Kan? Kita tengok kita tak boleh nak mentafsir warna seni abstrak ini. Dan ada juga, cikgu, orang di luar sana, dia terlalu nak tafsir. Terlalu nak tafsir ya. Padahal tak ada makna dia pun, cikgu. Okey. Mungkin yang penghasil lah yang tahu warna maksudnya sebenar betul. Seni abstrak ini. Ada yang tafsir tu tafsir sendiri punya tafsir. Okey, cikgu. Okey, selesai. Selesai sudah. Okey, letak di sini kembali. Seterusnya kita akan gunakan silikon oil. Boleh guna kain buruk yang cikgu dah sediakan ini ya. Tak ada masalah. Alright. Okay, kita ambil silikon, minyak silikon atau silikon oil. Okey. Kita perlu letakkan alamat dia terbuka di sini. Okey. 3 hingga 5 titik sahaja. Okey, cikgu. Okey, mungkin tak nampak cikgu. Tinggikan sikit, cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ya? 5 titik. Okey. Dan satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa adik-adik di rumah sana memang suka main cat letak banyak-banyak macam ni, cikgu. Ya. Selalu ni kita kena jimat sikit tapi hari ni boleh lebih sikit ya. Ya. Okey. Dan kita kacau lah. Kacau minyak silikon tadi supaya sebati dengan warna akrilik yang kita gunakan. Okey. Guna sudu yang berlainan ya, Syafika. Nanti bercampur pula warna tu. Okey. Okey, cikgu, memandangkan cat kita ni warna dia pekat, cantik je. Dan selalunya benda cantik ni harga dia mungkin tidak begitu murah ya, cikgu. Apakah warna lain yang murid-murid di luar sana mungkin boleh guna sebagai ganti? Baik, kita boleh gunakan juga cat minyak. Cat minyak. Kita boleh gunakan cat minyak. Tetapi kita tak guna silikon oil lah. Okey, apa yang kita gunakan, Kita cikgu? guna minyak tanah. Kita boleh guna untuk mencairkan dia. Ataupun kita guna tina untuk mencairkan dia sedikit. Oh, tina pun boleh ya, cikgu? Okey. Jadi nanti dia akan inilah. Jadi asalkan dia punya base dia ialah minyak, cikgu. Supaya dia senang mengalir. Okey. Kalau watercolour macam mana, cikgu? Watercolour guna air, tetapi watercolour hasilnya nanti tak berapa menarik lah. Oh, ya. Sebab bila kita guna warna akrilik dan juga minyak silikon ini, Ya. nanti hasilnya akan nampak berkilat.
Betul. Dia tak nampak kusam lah, dia akan nampak berkilat ya. Dan sebenarnya untuk saiz yang kecil seperti 100 ml ini dalam RM12 anggaran macam itulah. Okey. 6 ke RM12 paling kecil ya. Untuk yang bekas kecil ya, cikgu? Untuk yang bekas kecil. Okey. Boleh kita mulakan? Boleh, cikgu, silakan. Untuk menuang ataupun kita guna teknik curahan ini, dia tak ada syarat. Tak ada kata kena tuang betul-betul kat tengah lah, kena tuang. Dia tak ada syarat ya. Okey. Jadi sekarang ni bila nak tuang tu, kita boleh letak di tengah berselang-seli. Contoh, merah dulu, kemudian warna biru, warna merah, warna biru boleh. Okey. Atau kita buat bentuk lingkaran. Lingkaran pun boleh, tak ada masalah. Atau kita tuang sahaja warna merah di tengah semua, lingkaran warna biru pun boleh juga. Jadi ikut kreativiti Ikut sendiri. kreativiti. Cuma jangan di tepi sangatlah, sebaik-baiknya mulakan di tengah. Okey. Sebab bila di tepi, bila kita goyangkan tu, nanti di tengah tu dah tak ada warna. Betul, cikgu. Okay. Boleh ya, cikgu curahkan. Okey. Cikgu akan buat selang-seli lah. Alright. Syafiqah nak buat lingkaran ke atau selang-seli? Saya nak buat lingkaran. Lingkaran boleh? Bagi beza sikit. Bagi beza kan hasilnya nanti kita nampak. Kalau lingkaran bagaimana, cikgu? Betul ke saya macam ni? Betul. Dan ambil satu lagi warna, lingkarkan. Lingkarkan. Di atasnya atau di kelilingnya? Di keliling boleh, di atas pun boleh. Okey, macam cikgu cakap tiada syarat Ya, dia. tiada syarat untuk curah ni. Ni Okey. memang murid-murid pendidikan khas ni kalau buat memang sangat sukalah. Betul. Sebab bermain dengan warna kan. Ya, cikgu. Okey. Buat sehingga habis ya, sebab kita takut nanti tak dapat meliputi keseluruhan kanvas kita tu. Okey, maksudnya janganlah nak jimat-jimat cat ya, cikgu. Jangan jimat cat. Terus habiskan. Tapi janganlah pula kanvas besar kita letak warna sebanyak ini saja. Nanti tak cukup pula meliputi kan. Ataupun kanvas kecil kita letak guna cawan besar warna tu. Kita kena pandai agak jugalah. Okey, cikgu. Dah siap untuk saya goyangkan. Saya tunggu Syafiqah. Tidak mengapa, cikgu. Boleh teruskan. saya teruskan ya? Okey, jadi kita akan goyangkan. Macam cikgu goyang bentuk bulatan. Okey. Okey. Betul, cikgu. Kita kena ada seni juga dari segi menuangkan ni ya, cikgu. Okey. Adik-adik di luar sana kalau lihat kami buat ni, jangan terfikir makanan ya. Ni sebenarnya seni. Kita kena pandai menggayakanlah supaya corak tu dah muncul ya, coraknya dah muncul. Jadi kita kena pandai menggayakan supaya corak tu nampaklah kontranya ya, ciri kontra warna. Kena fokuslah kepada apa yang kita nak hasilkan tu. Okey, cikgu. Kalau saya nak hadiahkan ke orang boleh tak, cikgu? Boleh. Seni saya ni. Boleh. Sebab saya rasa sebab hari ni penerbit saya, Prita, dia banyak tolong saya. Jadi saya nak bagilah hadiah yang ni, cikgu. Cikgu akan pergi ke tepi pula sebab ada bahagian yang masih belum kena. Okey. Cikgu harap boleh nampak ya. Memang kena meliputi seluruh kanvas ya, cikgu? Seluruh kanvas. Okey. Baru dia nampak cantiklah. Belum meliputi semua, tangan saya pun dah kena, cikgu. Tak apa. Dia kan saya cakap tadi, seni itu ialah comot. Barulah cantik. Barulah cantik. Okey, cikgu. Alright, saya pun nak buat macam cikgu. Okey. Kita goyangkan sahaja. Saya harap murid-murid boleh nampak apa yang saya buat. Seronok betul, cikgu. Kan? Ya, cikgu. Goyangkan. Inilah orang kata seni moden ya, cikgu? Ya betul, seni moden. Cikgu, selain yang cikgu sebutkan tadi, cara-cara ni, lingkaran dan juga percikan ya, cikgu? Yang cikgu sebut tadi. Curahan. Apakah teknik lain yang kita boleh gunakan? Okey, boleh juga kalau lebih orang kata lebih terkehadapan lagi lah kalau di rumah tu ada tahu tak hair blower tu kita panggil hair dryer. Pengering rambut. Pengering rambut tu kalau ada pengering rambut tu sebenarnya kita letakkan warna di tengah dan kita lalukan pengering rambut tu pada warna, dia akan memecahkan warna tu menjadi corak yang lebih cantik. Masih lagi abstrak.
Okey, cikgu. Jadi pengering rambut tu akan yang panas haba tu yang tidak panas. mengapa. Yang panas pun boleh, tak ada masalah. Okey, alright cikgu. Jadi akan apa ni lah. Okay, cikgu punya dah set di sini. Okey, kejap saya nak tunjuk ke nak bagi saya surprise? punya ni sebab saya macam excited rasanya. Oh, surprise dia cikgu. Nak tunjuk ke nak surprise? Kita surprise lah, cikgu. Kita surprise pada segmen seterusnya kan. Okey. Cikgu dah siap yang ini. Okey. Syafiqah pun dah siap. Saya pun dah siap. Ini sebenarnya Syafiqah ada sebut tadi, Ya. kita boleh jadikan hadiah. Selain daripada hadiah sebenarnya, kita boleh jadikan projek jualan. Projek jualan. Kalau di sekolah boleh jadikan projek jualan lah. Ya, mungkin boleh jadi amalan terbaik untuk sesuatu sekolah itu. Ya, cikgu. Okey, kemudian selain daripada itu, hiasan di rumah. Hiasan di rumah tentunya rumah-rumah yang jenis moden, contemporary, bolehlah cuba seni kita ya cikgu. Dan juga lagi satu, selain hadiah kita bagi sebagai kad ucapan. Ya, betul. Kad ucapan pun boleh kan. Betul. Jadi bila penerima-menerima tu dia tengok wow, cantiknya kan. Jadi hilang rasa rindu, hilang rasa nak marah kan. Dan itu adalah salah satu kad yang paling termahal di dunia sebab menggunakan akrilik. Ya, betul. Okey, cikgu. Dan selepas ni kita biar dia kering berapa lama? Untuk keringkan sebenarnya memerlukan masa antara 12 hingga 24 jam. Oh, lama juga ya, cikgu. Jadi hari ni kalau Syafiqah nak bawa balik, kena bawa dengan kotak-kotak sekali lah. Ya, cikgu. Tak apa. Kereta saya masih ada ruang. Masih ada ruang ya. Ya. Boleh. Itu antara 12 hingga 24 jam set yang cantik lah untuk dia kering. Okey. Bagaimana kalau kita hendak mengeringkan sebab lama, macam mana kita nak tutup supaya macam kita ada kucing di rumah kan, tiba-tiba ada yang gatal nak sentuh ke kan? Kita biarkan aja dalam kotak ni, tak ada masalah. Dan kita sebenarnya pada suhu bilik pun boleh kering sebenarnya. Letak di dalam bilik ataupun ruang yang memang bukan laluan untuk kucing-kucing kita ke, ataupun adik-adik kita yang kecil-kecil ke kan. Dan satu cikgu nak ingatkan, bercerita ataupun bercakap tentang adik-adik kecil, bila buat aktiviti ni, abang-abang atau kakak-kakak yang buat aktiviti di rumah ni, pastikan jauhkan warna-warna ni daripada adik-adik. Sebab kita tak tahu, mungkin adik-adik akan, cantiklah warna merah, sirap ke, minum. Itulah kan? yang saya cakap tadi, bukan makanan ya adik-adik. Keselamatan kena diutamakan. Jadi pemantauan ibu bapa ataupun penjaga sangat pentinglah. Ya, apabila anak-anak di rumah nak buat aktiviti ini. Perlu bersama ya. Okey, itu pesanannya yang sangat-sangat penting. Okey, cikgu. Lagi satu soalan cikgu. Sebenarnya banyak soalan saya hari ini. Tapi soalan yang saya ingin tahu ialah bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang sudah siap macam ini, tapi kita rasa macam alah nak bentuk lain sikitlah atasnya. Nak tambah. Boleh, tak ada masalah. Seni itu adalah mengikut kreativiti kita. Okey. Jadi kena tunggu kering ya cikgu. Kena tunggu kering juga. Kalau katalah kita dah sediakan satu kad ataupun bentuk rama-rama katakan kita nak letakkan pada kita punya hasilan ini, kita nak gam, tunggu kering, lepas tu kita letakkan, kita gam. Contoh macam Syafiqah punya sesuailah letak rama-rama seolah-olah macam ada warna biru langit, ada warna hijau tumbuhan kan. Letakkan warna-warna yang rama-rama 3D tu di atasnya. Jadi nampak lebih menonjollah kat situ. Kalau kita menggunakan cat akrilik juga untuk mengubah sedikit boleh ke cikgu? Boleh juga. Tak kacau yang lama. Tak kacau yang lama. Itu sebagai seolah-olah macam latar belakang dia lah. Okey, cikgu. Seni ni kita kena kreatif. Kena kreatif. Ya, dan tak salah juga. Kita tengok, alamak macam salah je saya buat kan. Kadang-kadang murid cikgu ada juga itu. Apa awak buat lain, saya buat lain. Tapi kalau seni abstrak ni tak ada salah, tak ada betul. Okey. Hanya yang membuat saja yang boleh mentafsir. Kalau Syafiqah tafsir sebagai apa hasil Syafiqah ni? Saya tengok macam marble cake je cikgu. Marble cake marble cake. Sebab bentuknya sangat menarik. Walaupun saya tak memerlukan banyak usaha, tapi sebenarnya adik-adik cubalah cuba sekali membuat kontra menggunakan warna sebab hasilnya sangat-sangat cantik. Nak tengok apa hasil cikgu dan saya kena tunggu selepas ini ya. Okey, cikgu, saya
nak tanya sebenarnya cat ni macam biasa dah terlekat pada kulit saya juga. Bagi pengetahuan adik-adik di rumah yang ingin membuat yang sama, cara nak hilangkan macam mana cikgu? Baik, untuk warna akrilik ni tak susah sangat. Tak seperti menggunakan cat minyak macam yang saya katakan tadi. Untuk warna akrilik ni kita boleh basuh dengan air biasa sahaja. Okey. Lepas tu gunakan sabun lah sebab kita guna minyak silikon. Bila guna minyak silikon ada minyak kan? Betul. Jadi gunakan air dan sabun. Sabun biasa, sabun buku yang kita buat mandi tu. Senang je lah cikgu. Jadi dia akan tanggal. Cuma kita kena gosok sikit lah sebab bila dah lama melekat, susah sikit lah. Mungkin kita kena kuat sikit. Tonyok sikit. Tonyok sikit. Okey semua. Sebelum kita pamerkan hasil kita pada hari ini, adik-adik jangan ke mana-mana. Okey, selepas ni kita nak tunjuk hasil dan belajar lebih lanjut dengan Cikgu Nur Hayati. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Hai adik-adik, kita masih bersama Mahir di Didik TV KPM bersama Cikgu Nur Hayati untuk mengajar kita pendidikan seni visual kontra. Dan cikgu hari ini nampak di meja ni kita ada lagi satu set pameran untuk menunjukkan contoh kontra. Macam balai seni lukis pula kan? Betul. Memang menarik cikgu. Boleh terangkan sedikit tentang gambar-gambar di sini? Ini adalah hasil yang telah siap. Yang kita buat tadi belum kering. Jadi ini cikgu bawa yang dah kering, yang dah siap. Dan kalau ditengok pada hasilan ini, bukan sahaja menggunakan 2 warna. Tetapi ada menggunakan 3 warna. Jadi tengoklah ada prinsip kontra warna yang kelihatan pada hasil seni ini. Tengok yang mana warna menonjol, di situlah ada prinsip ataupun ciri kontra warna itu dari segi warna terhasil. Okey cikgu, yang corak di sini yang saya lihat dia banyak menggunakan lingkaran ya cikgu. Betul. Dan sebentar tadi cikgu gunakan teknik curah. Curah adik-adik. Yang ini cantik, ada warna emas lagi ya. Jadi yang menonjolkan tu di sinilah warna hijau ni. Warna hijaunya. Sebab dia nampak kat situ. Betul. Maksudnya kat sini cikgu, saya nak menekankan walaupun warna merah itu terang, warna panas, dan walaupun warna emas tu cantik, tetapi kerana hijau ni bilangannya lagi sikit. Dia lagi menonjol. Baiklah cikgu, kita nak buat apa selepas ni? Kita dah nak sampai ke penghujung. Cikgu nak mengujilah kefahaman Syafiqah. Boleh cikgu. Apa yang kita telah belajar pada hari ini. Di sini ada kad. Nama kad ni kad cabut kad bijak. Permainan cabut kad bijak. Ada 4, 5 dan 6. Syafiqah perlu pilih 3. Cikgu akan tanyakan soalan dan Syafiqah kena jawablah. Saya pilih nombor kegemaran saya ya. Okey, nombor 2. Kena cabut ya? Boleh cabut. Cabut. Saya cabut dan 4. 4 boleh. Dan juga 6. Kita pilih nombor genap lah ya. Okey, 2, 4, 6. Nombor genap ni nombor pasangan ya. Nombor pasangan. Maaf cikgu. Salah sebut di situ. Okey. Tak apa, nombor pertama cikgu saya perlu buka je. Boleh. Okey. Baca soalan dan terus jawab. Terus dah ada jawapannya. Itulah sebabnya cikgu yang kena baca. Cikgu yang kena baca. Saya kena bagi balik. Alamak cikgu, maaf hari ni. Nanti kan Syafiqah dah dapat semua. Baik, yang pertama jelaskan tentang kontra. Okey, apa itu kontra? Kontra sebenarnya ialah sesuatu kombinasi contohnya warna untuk menarik perhatian dan menampakkan perbezaan di situ. Betul. Betul cikgu. Walaupun tidak begitu tepat ya cikgu. Ya, dan untuk menghilangkan kebosanan, kita boleh tambahlah dalam jawapan Syafiqah tu untuk menghilangkan kebosanan, menjadikan sesuatu karya itu istimewa. Istimewa cikgu. Seterusnya boleh cikgu sekali dengan jawapannya. Okey saya tunjuk nanti ada jawapan. Nyatakan 3 ciri-ciri kontra. Saya nak 3 saja. Tadi saya sebut lebih dari 3 masa kita belajar. Alamak. Saya perlu 3 sahaja ciri-ciri kontra. Okey. Cikgu, saya teka boleh? Boleh. Okey, warna, garisan dan juga bentuk.
Oh, lajunya sebut mesti takut lupa. Itulah dalam fikiran dah keluar dah. Selain daripada itu saiz, jalinan, rupa, susunan. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir cikgu. Boleh bawa baliklah nanti hasil tu kan sebab dapat jawab. Bagaimana cara untuk hasilkan karya seni supaya kelihatan kontra dari segi warna? Okey. Itu soalan yang mungkin tak terlalu susah bagi saya. Okey, kita menggandingkan warna yang berbeza. Okey, betul. Cikgu tambah sedikit. Berkaitan dengan suhu warna tadi, gandingkan suhu yang berwarna suhu warna panas dan juga suhu warna sejuk, ataupun kalau dalam roda warna kita gandingkan warna yang bertentangan. Baiklah adik-adik di rumah sana, terima kasih kerana menonton setia bersama kami bersama Cikgu Nurhayati dan Cikgu Saiful selaku jurubahasa kita pada hari ini. Cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Bagi anda di luar sana, selepas ini kita masih ada lagi Mahir. Nak tahu tajuk apa? Tunggu, okey? Sebentar lagi di Mahir Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.